TV KPM. Salam sejahtera dan selamat petang bersama dengan saya Sean Steven dalam Road to Success SPM 2020, dan pada hari ini kita akan buat penceritaan terakhir bagi subjek lukisan kejuruteraan. Baiklah, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada adik-adik yang menonton di rumah untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan wabak COVID-19, seperti memakai pelitup muka. Walaupun pakai cermin mata tu tak nampak sangat, tak apa. Yang penting tu kita kena selamat. Kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, dan apabila berada di kalangan orang ramai, pastikan jarak di antara satu sama lain mestilah lebih ataupun tidak kurang daripada 1 meter. Dan untuk hari ini bukanlah saya seorang saja. Macam biasa, Road to Success SPM 2020, kita juga ada seorang cikgu. Apa kata kita tengok video profil cikgu tersebut. Bersama kita adalah Cikgu Azlin daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Selamat datang, Cikgu. Terima kasih. Selamat petang. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Alright, sebelum kita balik pula kepada pembelajaran kita, apa kata kita buka pelitup muka? Kita jalan ke sini dulu, Cikgu, ke meja. Okey. Di sini kita dah sediakan bekas khas untuk menyimpan pelitup muka, ya. So silakan, Cikgu, kita buka pelitup muka. Okey. Dan lagi sekali nak ingatkan kepada adik-adik semua yang menonton di rumah, apabila buka pelitup muka, jangan letak merata atas tempat, jangan letak atas meja, atas lantai, atas kepala. Janganlah, kita simpanlah di tempat yang disediakan supaya selamat, tidak diletakkan merata-rata, kan, Cikgu? Betul. Okey, dah simpan. Cikgu, silakan. Kita pakai gel pembasmi kuman. Okey, kena sentiasalah menjaga kebersihan diri. Okey. Baiklah, Cikgu. Saya nak tanya, Cikgu dah ajar berapa lama dah lukisan kejuruteraan? Untuk lukisan kejuruteraan, Cikgu dah 8 tahun. 8 tahun, Cikgu. Okey, so saya nak tanya, barang-barang yang ada atas meja ni untuk lukisan kejuruteraan ke atau hanya untuk bahan hiasan, Cikgu? Nak tanya juga. Ya, betul. Okey, semua ni digunakan untuk lukisan kejuruteraan. Masa peperiksaan kita akan bawa lah. Okey, yang penting adalah tengah ni, bot. Yang ni? Okey, bot lukisan. Kita panggil papan lukisan kejuruteraan. Kalau zaman dulu kita pakai kayu. Sekarang dia dah advance. Okey. So kebanyakan pelajar. Ya, saya pegang, Cikgu. Okey. Okey, boleh. Boleh, Cikgu. Okey, dekat sini, ya. Yang ni. Ya. So, yang ni yang barulah. Yang terbaru. So, kalau beza saya punya dengan murid punya, selalunya kekemasan dia. Kalau saya punya bersih, cantik, putih je. Kalau saya dah lama conteng dah, Cikgu. Itulah. Tapi tak baiklah. Ya, jadi sebelum SPM bermula pastikan clear. Kosong, bersih. Kenapa, Cikgu? Nanti kalau kertas kita dah conteng, kalau kita lukis atas tu habis hitam. So kita tak nak bagi hitam. Misal kata, Cikgu, kalau contohlah harap tak berlaku, kita terlupa nak bawa papan lukisan ni, Cikgu. Ya, so apa betul. yang kita perlu buat kalau lah misal kata terlupa? Memang akan ada kes dah, selalunya at least ada seorang mesti ada tertinggal. Jangan balik rumah. Jangan balik asrama keluar kabut berlari. Tak ada je. Relax. Kalau boleh ambil, sempat masa ambil, kita ambil. Tapi kalau tak sempat, jumpa cikgu lukisan kejuruteraan. Okey. Jumpa cikgu lukisan kejuruteraan, tanya, minta bantuan, mereka akan bekalkan. Selalunya sekolah akan sediakan siap-siap. Semua benda, kalau apa yang tak lengkap, terpatah tengah jalan ke apa, terus jumpa cikgu. Tapi lebih baik kalau kita ada perancangan awal supaya taklah lupa apa-apa, kan? Betul. Sebab masa ujian ni dah gelisah, dah nervous dah. So pastikan semua barangan memang sudah disediakan. Lagi satu soalan, Cikgu, saya nak tanya. Lukisan kejuruteraan ni susah ke senang? Senang bila tahu konsep. Senang. Okey, itulah pandangan cikgu. Apa kata kita tengok pula pandangan calon-calon SPM 2020 yang akan menduduki kertas lukisan kejuruteraan. Jom kita tengok. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Luqman Irfan bin Husin dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Saya ingin mengucapkan good luck kepada semua pelajar yang mengambil LK 2020-2021 ni. Dan bagi saya, subjek yang saya lemah, lukisan persilangan. Itu je. Hai,
Assalamualaikum. Saya Farah Damia daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan saya ialah salah seorang pelajar yang mengambil subjek lukisan kejuruteraan. Bagi saya, topik yang mudah untuk dipelajari ialah unjuran ortografik dan lukisan perspektif. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar yang mengambil subjek lukisan kejuruteraan pada 22 hari bulan 3 ini. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anis Shukri bin Saiful Azmi, salah seorang daripada pelajar teknik KL yang mengambil lukisan kejuruteraan. Antara tajuk yang lemah bagi saya ialah pandangan tambahan dan saya mengharapkan sesiapa yang mengambil lukisan kejuruteraan semoga berjaya, terutama pelajar teknik KL. Itu sahaja, terima kasih. Didik TV KPM. Itulah dia pandangan bagi calon-calon SPM yang akan menduduki kertas lukisan kejuruteraan pada hari esok Ego. Ya, saya. Lajunya. Okey, baiklah, sebelum kita membuat penceritaan terakhir bagi kertas 1 lukisan kejuruteraan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV. Kembali semula ke Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azlin. Okey, sebelum kita mulakan penceritaan terakhir, kita bagi subjek lukisan kejuruteraan kertas 1 ya Cikgu? Betul. Kita juga ada 6 tetamu khas daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur ya Cikgu? Okey, jom kita tengok siapa ya. Okey, hai semua. Hai. Okey, baiklah. Sebelum okey ya. Baru je nak minta untuk kenalkan diri anda, nanti sebut nama ya. Kita ada Zulaika. Hai Zulaika. Alamak, tak dengar Zulaika. Kuat sikit Zulaika. Saya Zulaika. Hai. Okey, dengar. Teknik Kuala Lumpur. Alright, terima kasih Zulaika. Seterusnya, kita ada Damia Izzati. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Damia Izzati dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Izzati. Seterusnya, Anaf. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Anaf bin Mazin dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih. Seterusnya, Nabil. Hai, nama saya Nabil Najan. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur juga. Okey, terima kasih. Dan yang seterusnya, Muhammad Hariz. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris bin Muhammad Razali. Saya daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Terima kasih. Dan yang terakhir, Haraz. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haras daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, baiklah. Adakah anda bersedia untuk membuat penceritaan terakhir bagi subjek lukisan kejuruteraan? Bagi thumbs up kalau anda bersedia. Okey ya. Alright. Baiklah cikgu, kita mulakan. Okey, terima kasih Sean. Okey, Assalamualaikum sekali semua. Okey, so hari ini kita akan belajar lukisan kejuruteraan kertas 1. Okey. Jadi apa yang kita perlu tahu tentang kertas 1? Kita ada 2 bahagian. Ya. Okey, bahagian A ada 4 soalan Sean. Okey, soalan 1 memang confirm akan keluar pindah sudut dan kedudukan. Okey, untuk kertas soalan 2 kita ada segitiga, segi empat atau poligon. Yeah. Dia nak keluar yang mana, kita tak tahu. Okay. Tunggu esok. Okay. Pembesaran dan pengecilan, pada kertas soalan 3, pada soalan 3 ada pembesaran pengecilan, nisbah sisi, nisbah luas, rajah sama luas. Yeah. Okay. Untuk soalan 4, tangent, elips dan parabola. Okay. Untuk bahagian B, okay, 4 lagi. 1, soalan 5, lukisan ortografi. Yeah. Dan 3 soalan ni, nampak ada banyak ni? Bukan semua yang keluar, Sean. Bukan semua. Nasib Okey. baik. Semua murid jangan risau. Kita belajar banyak-banyak tu 3 je yang keluar. Tapi jangan teka. Semua kena terror. Yalah. Okey. So apa yang boleh keluar? Pandangan bantuan, isometrik, oblique cavalier atau kabinet, lukisan perspektif 1 titik dan 2 titik, pengorakan kaedah selari, kaedah jejari ataupun persilangan. Okey. So kita terus pergi soalan 1 dah Sean. Okay, soalan jom, paling senang. Tak sabar dah ni diorang nak jawab esok. Okey. Untuk soalan nombor 1 kita tengok. Kan saya cakap senang? Ya. Soalan pertama, lukis semula. Lukis semula. Kalau saya tanya ni, saya tanya siapa? Yong. Okey, Yong agak-agak
Boleh tak? Senang nak pindah. Kita cari titik E senang, Yong. Titik E agak-agak kita nak pindah sebelah mana, Yong? Kiri ataupun kanan AB? Kiri. Titik E. Kita nak pindah ke sebelah kiri atau kanan? Sebelah kiri, cikgu. Kiri, ya betul. Sebelah kiri. Okey, kita tukar dulu. Okey, sebelah kiri. Jom kita tengok macam mana nak pindahkan titik E sebelah kiri. Kita ambil jarak dia. Ya. Okey, lepas tu kita pindahkan sahaja. Okey, jarak A ke E, B ke E. Lepas tu kita pindahkan dan dapatkan nilai. Tempat titik tu kita pindahkan. Ya, cikgu. Sama juga dengan titik D. Okey, sama. Kita ambil titik D dekat soalan. Kita pindahkan pada ruangan jawapan. Yang ni menggunakan alat apa, cikgu? Sebab saya dah nampak ada banyak alat di sini. Yes, cerita pasal alat. Ya. Untuk soalan 1, 2, 3, guna jangka lukis saja. Cuba Sean angkat jangka lukis, Sean. Sean tahu tak jangka lukis tu yang mana? Yang ini. Yes, pandai. Okey, so kita akan guna jangka lukis yang tu, ya. Okey. So, dah dapat D, kita teruskan pada titik seterusnya, titik C, pindahkan titik C. Okey. Dekat titik C, cuba tengok dekat soalan ada separuh bulatan. So, kaedah separuh bulatan kita akan gunakan. Okey, so dapatkan titik tengah dan buat sahaja separuh bulatan. Ikut gambarlah. Okey, yang ini ramai yang mistake yang seterusnya, iaitu buat lengkung CD. Okey, apa masalah pelajar dalam CD ni? Dia blur, tak tahu. Okey, so untuk CD jangan lupa buat garis perentas. Okey, garis perentas. Ni dia garis perentas. Macam kita cari pusat bulatan. Kita nak cek pusat bulatan, kita kena ada perentas. Okey. So, buat perentas. Dua perentas, dapatkan pusat bulatan. Pusat bulatan ni kita pindah lagi sekali. Sama kaedah macam tadi. Terus dapat, terus bulat. Senang kan? Senang, Ibu. Sean pun dah terror lepas ni. Boleh jawab. Okey, untuk soalan 2. Okey, lengkapkan semua. Untuk soalan 2, kita ada poligon. Okey, so dalam kes ni, segitiga. Kita boleh tanya siapa? Haras. Okey, Haras. Ya. Okey. Haras, kita nak buat segitiga yang ABC, Haras. Kita nak buat segitiga ABC. Okey. So, dekat sini, kita nak guna kaedah segitiga macam mana tu, Haras? Kita buat separuh bulatan, Cikgu. Separuh bulatan. Segitiga ABC, bukan D. B yang tinggi. Yang paling tinggi. Sudut puncak dia dekat situ, dekat situ. Kaedah sudut puncak, betul? Bahagi 2. Yes, bahagi 2 AC. Okey, bagus. Pandai, Haras. Okey, so kita bahagi 2 AC dulu. Lepas tu kita akan dapat titik tengah. Macam mana dapat titik tengah ni? Sudut puncak. Okey, saya ingatkan balik. Sudut puncak kita 60. Ni dekat sini, sudut puncak 60. So, macam mana nak dapat sudut yang ini? 90 tolak 6. Tolak 60. Dapat 30. So, sini adalah 30 darjah. Okey? So, 30 darjah dekat sini. Buat 30 darjah. Titik cucuk pada bahagian tengah dan kita buat bulatan. Okey, dapat bulatan ni. Jadi, mana-mana segitiga yang kita buat, kita akan dapat sudut puncak 60. Ya. Okey, bentuk macam mana pun dapat 60. Tapi dalam kes ni, dia bagi tinggi. Bukan jarak, tinggi. So, kita akan dapatkan tinggi 90 dulu. Tanda, buat garisan. Dan kita boleh pilih antara dua ni. Ikut soalan. Soalan sebelah kiri, so kita akan tanda sebelah kiri sebagai B. Okey, sudah lengkap kita punya segitiga. Okey, untuk segitiga yang kat sebelah dalam tu, ACD. Siapa yang nak tolong saya ni? Ahnaf. Ahnaf mana? Saya, cikgu. Okey, Ahnaf. Yang ACD. Kita guna segitiga ni duduk dalam bentuk apa? Nak dapatkan dia? Separuh bulatan, cikgu. Separuh bulatan. Okey, titik dah dapat kan? Kita dah dapat titik tengah, so kita buat separuh bulatan sahaja. Okey, dah dapat separuh bulatan, kita tandakan jarak 55 dan terus dapat segitiga. Simple. Dah siap? Dah, Cikgu. Kurang 5 minit. Ya. Okey. Tapi macam untuk saya tu, saya mungkin akan ambil masa yang lebih lama, Cikgu. Saya ada soalan, Cikgu. Okey, boleh. Bagaimana kita nak tahu sama ada kita guna teknik separuh bulatan ataupun tidak? Yang untuk kes ni, untuk kes ACD, Cikgu? Yes. Kalau kita nampak ni, dia punya betul, nak tanya tu kan ni? Ya. Kita tengok
Dekat soalan dia akan bagi sudut puncak 90 darjah. Once nampak 90 darjah, separuh bulatan. Okey, baik, faham. Selain daripada nilai tu, jangan ambil kalkulator kira. No, kita tak ada guna kalkulator dalam lukisan kejuruteraan. Kita kira biasa saja 90 ni. 60 darjah, 90 tolak 60 dapat 30, buat dekat sini. Okey. Selain daripada 90 darjah sudut dekat situ, kita akan guna kaedah inilah bulatan besar. Okey, dan baik, seterusnya soalan 2 juga yang boleh tanya, poligon. Cuba tengok baca soalan. Lukis satu poligon sekata. Pentagon. Lukis satu pentagon sekata dalam bulatan terterap titik lilit di bawah. Okey, so first langkah biasa pelajar akan tahulah. Jumpa je bulat, dia akan straight line. Yang straight line memang dia akan buat. Okey. Bahagi kepada 5 bahagian. Pentagon 5 sisi, so 5 bahagian. Okey. Sampai 5 bahagian, so kita akan dapatkan garisan hujung. So, and then kita akan dapat titik. Kita akan cari titik. Titik mana yang kita nak guna dekat sini? Saya panggil Izati lah, Damia Izati. Kita nak guna titik mana, Damia? Nak selarikan? Kena guna titik kedua je. Titik kedua. So, garisan ni kita akan selarikan pergi ke titik kedua. So, kita dapat titik ni. Titik ni kita akan guna. Kena ingat yang tu. Dan seterusnya, kita akan buat, nampak tak bentuk ekor ikan? Nampak ekor. Okey. Kalau saya pernah terkejut, tak boleh nak jawab. Saya akan ingat ikan. Macam mana nak dapat bentuk ikan ni? Cucuk jangka lukis di Q, buka ke P dan sub. Cucuk di P, buka ke Q, sub. Jadi ekor ikan. Okey. So dapat ekor ikan. So ini adalah titik R, sambungkan terus ke O. Dapat garisan ni, terus sambung sampai hujung dan jarak P ke hujung yang tadi, yang dekat sini, itulah kita punya sisi pentagon. Tak payah susah cari, dah dapat, kita tanda. Tanda B, nampak tak yang ni saya tanda? Kita tanda nak hilangkan ralat, kita tanda dari atas ke bawah, yang ini dari atas ke bawah. Pastikan jangan pusing tanda keliling. Nanti akan ada ralat. Kalau boleh nak cuba, boleh cuba. Dia akan ada ralat. Okey? So itu tips dia untuk jawab soalan poligon. Okay. Kita boleh teruskan lengkapkan dia. Okey, untuk soalan kedua juga lagi. Poligon juga. Okey, ini gabungan. Kita ada pentagon dengan hexagon. Okey. So kita buat pentagon dulu. Sebab pentagon ni dia banyak langkah dia. Okey, so untuk pentagon, kita buat sudut berapa ni? Siapa boleh teka? Siapa kat sini saya tak panggil lagi? Saya rasa siapa ya? Haris. Kalau tak silap saya, Haris belum jawab. Haris. Dah ke belum? Belum kan? Haris. Okey, Haris. Sudut berapa, Haris? Ya, saya itu. Sudut berapa tu, Haris? Tu 60 dengan 45. 45. Okey, sudut 45 dan juga 60. Kita buat dua sudut ni. Okey, dan kita dapatkan, nampak tak 4 dengan 6, kita bahagikan ke berapa bahagian ni? Titik 4 dan 6. Bahagi 2. Bahagi 2. Okay, so kita bahagi. Yes, kita akan dapat titik 5. Bagus. Okey, 5. So, 5 sisi. Cucuk dekat titik 5, buat bulatan. Confident kita dapat pentagon. Hujung yang atas ni, dia punya puncak dia, mercu dia. Dan kita tandakan sisi, I dengan G, terus lengkap. Siap jadi pentagon kita. Okey, senang je. Lepas tu kita buat hexagon pula. Hexagon ni sudut dia 60. Perasan tak kita dah buat 6 tadi dekat situ? Guna sahaja titik 6. Cucuk dekat 6, buat bulat. Ambil sisi yang sama, tanda. Tanda sama macam yang saya ajar tadi, pentagon tadi. Kita tanda secara buka macam tu. Dari atas, dari bawah ke atas. Jangan buat pusingan. Jangan buat pusingan. Okey. So kita tanda sebelah sini. Okey, ni kita tanda sini. Jadi. Terus dapat hexagon sekata. Settle untuk soalan 2. Masuk. Okey, dah habis dah soalan 2. Dah habis dah? Yang itu soalan 2. Okey. So, soalan 3, kita pergi. Ada beberapa jenis. Untuk soalan 3, sila baca soalan betul-betul. Nisbah sisi. Besarkan pencontoh mengikut nisbah sisi.
Kenapa saya highlight kat situ? Kita ada 2 jenis, nisbah sisi dan luas. Jangan salah nisbah ya. Okey, so 4 nisbah 3. Kalau tengok dekat sini, 4I nisbah O. IO, image object. So kita akan besarkan, Sean. Ya. Okey. So macam mana nak besarkan? Kita ambil salah satu sisi, kita selalunya kita akan ambil sisi paling bawah, okey, tapak dia. So kita dapatkan nilai 4. Okey, sebabkan nak besar, so kita extend siap-siap. Kita buat garis pancaran. Kalau lupa kaedah ni, at least garisan pancaran buatlah. Ya. Dapat markah. Oh, dapat. Dapat. Oh. Kes kita siap biasalah SPM kita blur. Buat. Jangan tinggal. Okey, lepas tu kita teruskan. Okey, so dalam kes ni objek kita 3, F kita objek. Objek ialah soalan. So F pergi ke arah 3, kita selarikan garisan tu, kita akan dapat F image. Dapat F image, itulah jawapan dia. Dapat 1 markah. Tolong pekatkan terus. Okey. Okey. Jangan tinggal. Lepas tu yang lain-lain semua sama. EF kita selarikan dapat E image, D image. Okey, untuk bulatan sediakan dulu jejari, lukiskan jejari, selarikan terus dapat, binakan dulu jejari lagi sekali, dapat, terus buat bulat. Jangan tinggal. Okey, dan seterusnya. Okey, yang kes ini ramai pelajar risau untuk buat bulatan. Ya, cikgu. Tengah-tengah pula tu terapung. Kalau terapung, kebanyakan orang takut. Dia takut tenggelam. Jangan risau. Kita minta tolong F. Okey? Titik mana-mana yang berdekatan dengan dia. Dalam kes ni, F paling dekat. So, kita gariskan O2 dengan F sebagai garisan pembantu. So, kita selarikan garisan ni naik ke atas. Terus dapat O2 image. Baru dapat pusat. Jejari dia macam mana jejari dia? Nampak tak yang kita garis mula-mula tadi ada dekat sini? Ya. Garisan tu kita pancarkan je. Terus dapat yang baru. Cucuk dekat O2 image, buka P image, bulatan settle. Senang. Siapa kata bulatan terapung ni susah? Senang je. Dan kita double check supaya eloklah kita punya gambar tu tak lari. Okey? Sama juga dengan kes ni. Perasan tak bentuk sama? Ya, lebih kurang sama. Beza dia. Nisbah Sebab tu luas. suruh baca soalan. Baca soalan, baca soalan. Okey, so nisbah luas. Kaedah dia ada beza sikit pada permulaan. Iaitu kita kena buat inilah nisbah dia. Okey, AF dengan sini, dengan 3 ni, mesti sama jarak. Lepas tu kita dapatkan A dengan 4 yang image ni. Dapat titik tengah, baru kita buat separuh bulatan. Bahagian bawah. Okey. Pastikan bulatan dia macam ni. Bukan pelangi. Kalau bentuk pelangi, salah. Mesti macam ni. Lepas tu kita akan buat garisan serenjang. Lupa macam mana sekalipun, buat sahaja garisan serenjang. Contoh, tak ingat yang lain-lain. Serenjang ni, mesti buat. Once buat garisan serenjang, dia dapat markah. Okey. And then pergi F, pergi pada 3. Sebab 3 ni objek. Yang ini image. Jadi kita gabungkan sahaja. Dapatkan dia punya tu. Buat garisan pancaran macam tadi kita ajar. Saya ajar. So F boleh dapat F image yang baru. So yang lain-lain tu sama. Semua sama macam tadi. Okey. Sama je. Sama je. Okay. Dah settle untuk soalan 3 pembesaran. Okey, murid kita yang ada dalam talian. So far okey tak? Boleh ikut? Penceritaan ni agak laju Boleh ikut ya? Ya. Okey, kalau anda ada apa-apa soalan tak? Kalau ada, cikgu boleh jawab. Boleh? Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada ah? Okey, baik. Okey, silakan cikgu. Okey, kita teruskan. Soalan 3 juga boleh masuk soalan rajah sama luas. Sama luas. Sama luas apa dengan apa? Bina segi 4 sama. Bayangkan kita dapat poligon, bentuk poligon 5 sisi ni. Kita nak tukar kepada segi 4 sama. Kita jangan terus buat. Okey, tolong jangan terus buat. Cara dia, kita daripada 5 sisi, kita tukar kepada 4 sisi dulu. Lepas tu baru tukar kepada 3 sisi. Daripada 3 sisi, barulah kita tukar kepada yang kita belajar sebelum ni, itu kepada segi 4 sama. Okey, segi 4 sama. So, macam mana nak buat? Okey, saya perlukan seorang untuk buat satu garisan. Siapa lagi? Nabil. Nabil, boleh tak bagi saya satu garisan
yang akan menghasilkan segitiga? Gariskan A ke D. D ke A? A ke D. D ke A. D ke A. D ke A Okey, so D ke A. Nampak tak ada segitiga kat sini? Nampak. Hasilkan segitiga dulu, lepas tu kita selarikan dia. Selarikan pada puncak segitiga tu. Ya. Okey, so kita akan dapat segitiga yang baru. So, segitiga yang lama dengan segitiga baru ni luas dia sama sebab tinggi dia sama. Okey. So, lepas tu kita akan dapat 4 sisi. So, tadi dah 5 sisi, sekarang 4 sisi. So, ini tapak dia yang baru. Okey, ini kawasan yang baru. Tapak dia yang baru. 1, okey, 1 sisi, 2, 3, 4. Dah jadi 4 sisi dekat situ. Okey. So, lepas tu kita akan buat satu garisan lain pun segitiga. Nampak segitiga? Ya. Selarikan pada si puncak dan kita gariskan, dapat segitiga baru. So, sekarang ni, ini pula tapak yang baru dia. So, sekarang dah jadi 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi. Nampak tak dia bergerak? 5 ke 4, 4 ke 3. Ya. Okey, cikgu padam dulu sekejap. Mana saya nak padamkan? Okey, tak apa, kita padamkan. Okey, kita teruskan. Okey, so lepas dapat segitiga, kita bahagikan segitiga ni kepada 2 bahagian. Ya. Okey, dapatkan tinggi, kita bahagi tinggi ni kepada 2 bahagian yang sama. So, kita naikkan tinggi ni. Kenapa cikgu tanda sebenarnya benda bawah ni? Sebab hanya bawah ini saja yang kita naikkan ke atas. Nampak ni? Yang ini saja kita naikkan ke atas. Ya. Okey, lepas tu kita akan gunakan sisi buat suku bulatan. Buat suku bulatan and then saya tandakan ni sebagai X. Ini dekat Y. Okey. Antara X dengan Y kita akan bahagi 2. Untuk dapatkan separuh bulatan. Ya. Tadi suku, lepas tu separuh. Separuh bulatan dan kita akan naikkan satu sisi. Dan inilah sisi segi 4 sama kita yang kita cari. Dah dapat segi 4 sama. Okey. Baik. So, yang ini sama macam tadi. Betul tak? Betul sama kan? Ya, sama. Sama. Beza dia soalan. Suruh segi 4 tepat, tinggi 60 mm pula. Macam mana nak buat? Kita pilih salah satu sisi untuk tinggi 60. So, saya pilih yang ini. Saya tinggikan 60 mm. Okey. Dekat sini adalah tinggi baru. Okey, ini adalah tinggi baru kita. Ya. Ini adalah tinggi lama. Tadi dia memang bagi. Ini adalah soalan. So, ini adalah tinggi baru. Tinggi lama. Jadi, ini pula adalah tapak. Okey, saya urut kecil. Tapak lama. So, cara dia adalah kita gabungkan benda berbeza. Contoh, tinggi baru dengan tapak lama. Kita gariskan. Lepas tu garisan tu kita selarikan, jumpa partner yang tak ada geng lagi ni, seorang lagi tak ada geng ni, selarikan. Dan dapat dekat sini adalah tapak. Ini adalah tapak baru. So dapatlah segi 4 tepat awak. Boleh lukis, siap. Okey, senang nampak kan? Senang Ibu. Okey, senang je sebenarnya. Baru belajar pun boleh nampak idea. Ya, cikgu. Okey. So Okey, sebelum kita bergerak ke soalan yang seterusnya, apa kata kita berehat seketika sebab hari ini kita punya pecutan memang laju. So kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Didik TV. Kembali semula to Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azlin. Dan untuk hari ini kita buat pecutan terakhir bagi subjek lukisan kejuruteraan kertas 1. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP seperti kerap cuci tangan, pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman, pakailah pelitup muka dan apabila berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Baiklah cikgu, kita teruskan pecutan kita pada hari ini. Okey, terima kasih Sean. Okey, untuk kita teruskan pada soalan 4. Okey, soalan 4 biasanya akan keluar tangent. Okey, ramai pelajar takut nak jawab tangent. Adalah beberapa orang pelajar takut nak jawab tangent. Jangan risau sebenarnya. Senang, dia adalah antara bulatan dengan garisan sahaja. Ya. Okey, so first kali
kita nak jawab, kita kena baca soalan. Okey, untuk tangent kita kena baca soalan dulu. Okey, apa yang dinyatakan dalam soalan? C, D, E, F, G, H adalah titik tangent. So, kenal pasti titik-titik tersebut di mana. Lepas tu, kita baca F, G adalah garis tangent. Dan ada kenyataan kat sini, B ialah pusat suku elips. Dia dah bagi tahu dah pusat suku elips. So, gunakan B. Dia bagi pula tu. Okey? Jadi, dah senang kat situ. Lepas tu, suruh lukis pencontoh mengikut saiz penuh. Saiz penuh adalah saiz yang dekat atas ni lah soalan. Okey. So, first kali, biasanya kita akan buat elips atau parabola. Dalam kes ni, soalan elips. Okey. Pak C dia bagi kat situ, Pak C major 130, 130, Pak C minor 90. So, apa kita nak buat dengan nilai Pak C ni? Kita minta Damia. Damia, boleh tak bagi tahu cikgu, apa yang kita nak buat dengan Pak C, nilai Pak C 130 dengan 90 ni, Damia? Kita bahagi 2 dulu, cikgu. Ya, kita bahagi 2. Bagus. 130 bahagi 2 dapat 65. 90 bahagi 2 dapat 45. Okey, so kita dapat nilai tu buat garisan. Okey, so yang ni kita buat garisan Pak C major, Pak C minor, suku bulatan. Okey, buat suku bulatan, lepas tu kita buat sudut. Okey, sudut berapa ni Damia agak-agak ni? Sudut 30 je. 30 dengan? 30 dengan 60. 60, yes. Buat sudut 30 dengan 60. Okey. Dan kita check dekat minor, dekat bulatan minor, okey, ada 2 titik dekat situ. Kita akan gerakkan dia ke arah mana. Ni pun pelajar ramai yang confused. Dia tak tahu nak bawa ke mana. Kita tengok pada soalan, sayap dia ni menghala ke arah kiri. Jadi, titik dia kita bawa ke arah kiri. Itu tips dia. Lepas tu, yang lain kita ikut kawan dia lah, satu garisan. Sudut 30, bawa dekat kawan dia turun ke bawah 30. Yang 60 dengan 60. So, dia jumpa, terus boleh ni. Curve. Perasan tak ada curve kat situ. Takkan nak guna takkan nak guna jangka lukis. Tak boleh. Sean, cuba angkat sikit atas meja Sean tu. Ada benda warna oranye. Okey, nasib baik cikgu cakap. Okey, ini dia. Ini dia kan cikgu? Nampak tak? French curve. Nampak macam tak berguna. Bukan tak berguna, ya, berguna sangat. Okey, kalau patah, sila cari cepat-cepat cikgu awak untuk ambil replacement, pinjam untuk jawab soalan ni. Okay, ini adalah French curve untuk kita jawab soalan ni. Belajar guna. Jangan takut dengan French curve. Ramai pelajar takut dengan French curve. Jadi sekarang ni cuba gunakan French curve. Okey. So, lepas tu kita buat garisan paling senang, AB lah. Satu markah. Dah dapat. Okey. And then kita dah dapat semua yang tu, kita buat paling senang kemudiannya adalah bulatan. Okey, dekat soalan kita ada 3 bulatan. 30, 20, 25. So kita buat 3 bulatan tersebut, cari. Okey, nampak tak garis lurus tu, Sean? Nampak, Ego. Jangan guna pembaris biasa. Sean, angkat set square depan Sean. Ada tak? Ini dia. Kenal tak? Kenal set square tu, gunakan set square yang diberi, okey. So, straight line akan terhasil. Okey, kita buat set square, guna set square tu, ya. Okey, dapat bulatan, 3 bulatan tu, settle 3 markah. Bulatan pertama, kedua dan ketiga. Dapat 3 markah. Senang kan? Okey, and then kita boleh teruskan pada garis tangent FG. Okey, garis tangent FG, dia bertemu secara dalam. Okey, secara dalam dekat situ. Boleh tak cikgu pinjam siapa lagi? Okey, kita mulakan balik lah. Mungkin dengan siapa? Yong Zulaika. Yong, FG bertemu secara apa tu FG? Secara dalam ke luar garisan tu? Secara dalam ke luar, Yong? Alamak. Secara? Kuat sikit, Yong. Tak dengar lah. Secara dalam. Secara dalam, betul? Okey, bagus. Secara dalam. So, kalau dalam kita tambah ke tolak? Tambah. Good. Okey, kita tambah. So, apa yang nak ditambahnya? Pusat dengan pusat, buat separuh bulatan. Ambil nilai R30 tambah dengan R20 dan tanda pada separuh bulatan tu. So, kita buat garis normal, ni garis normal. Dan kita selarikan dia, dapat titik tangent F dengan G, garis sahaja. Dan lengkapkan. Okey, jangan lupa pekatkan
Yang mana kita boleh jawab, dapat terus pekatkan. Jangan simpan dah habis baru siapkan. Okey, kemudian kita buat R100, radius 100, jejari 100 So, untuk jejari 100 bertangen dengan R30 dan 25. So, ini adalah kaedah apa ni Haras? Kaedah apa Haras? Kita mata lah. Mata. Bulat Doraemon ke Mickey Mouse? Doraemon. Okey, Doraemon kita tambah ke tolak? Kita tolak. Yes, kita tolak. Okey. R100 tolak 30, kita tanda. R100 tolak 25 dan kita tanda dari pusat dulu. Dan jangan lupa, yang ini ramai pelajar ingat. Tapi satu garisan ni ramai pelajar lupa, iaitu garis normal. Pusat, dapat satu lagi titik tangen. Tolong jangan teka titik E dan D. Jangan cucuk dekat situ, dia dah dapatkan, dia terus garis. Jangan ya. So, buat garisan normal dulu dan dapatkan titik tangen, baru kita lekukkan. Okey, jangan teka. Lepas tu, kita akan buat RX atau JX dekat sini. Ni pun ramai pelajar takut nak jawab. Okey. RX itu J dia tak bagi. Nilai dia tak bagi. So, macam mana nak cari nilai tu? Kenapa nak takut? Dia dah bagi tahu C adalah titik tangen. C dekat mana dekat sini? Dia dah bagi. C dia dah bagi dah nilai kat mana. Okey. Jadi B dengan C, kalau kita gariskan, okey. Gariskan dah jadi perentas. So, B dengan C kita garis, bahagi saja 2. Terus dapat pusat dekat sini. Dah boleh buat lengkung. Siap. Tak perlu pun jejari. Dah settle. Cikgu, saya ada soalan. Yep. Tadi saya ada dengar ada teknik mata, cikgu. Mata Doraemon dengan mata tu. Apa maksud yang tu, cikgu? Tak ada. Kalau bentuk macam ni, bentuk dia macam ni bulat. Dengan bulat sebelah dalam. Bentuk dia macam mata Doraemon. Okey. Kalau sebelah luar, dia akan bulat. Dengan bulat sebelah luar ni, dia adalah Mickey Mouse. Okey, faham. Bukan ambil tu, tapi bentuk dia. So, budak tahu, pelajar, murid tahu yang ini kena tolak dan yang ini kena tambah. Okey. Baik, so, ini tangen. Yang pertama, boleh tanya soalan macam tu. Okey, tangen kedua, dia boleh tanya separuh parabola. Okey, untuk separuh parabola. Kaedah dia lain daripada elips. So, kita akan cari dia punya ni, dia dah bagi jarak dia. Kita buat kotak dulu. Okey, bahagi 4. Jangan bagi banyak, bagi 4 sahaja. Jimatkan masa. Okey, bahagi 4. Okey, untuk soalan ni kita tengok soalan, baca soalan sama juga. A, B, C, E, F, G, titik tangen. A, G, garis tangen. C adalah mercu. Ialah mercu. C ialah mercu. So, jangan lupa. Lepas tu, yang lain kita lukiskan macam biasa. So, C mercu. Bila C mercu, C ni kita akan capahkan dia ke garisan yang jauh dengan dia. Okey, garisan yang dekat dengan dia ni kita nak buat apa? Straight line saja. Macam mana nak tentukan titik-titik mana? Okey, jangan lupa, jangan tersalah tanda. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tanda lagi 1. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Jangan salah. Sama juga konsep, still kena guna French curve. Okey, guna French curve. Okey, lepas tu dah habis settle ni, kita buat 3 bulatan yang dia bagi. Semua main 3 bulatan? Ya, semua 3 bulatan. So, ini akan 3 bulatan. Okey, so dapat 3 bulatan tu, kita boleh teruskan dengan garisan tangen. Okey, so dalam kes ni, jadi dalam kes ni adalah AG. So, nak dapatkan garisan AG, kita guna kaedah apa ya? Siapa? Haris. Haris. Untuk AG, bertemu secara apa ni AG? Guna luar ke dalam? Secara lurus. Bertemu luar. Secara luar ke dalam? Luar. Secara luar. So, kita akan tambah ke tolak?
Ditolak. Tolak, bagus. Okey, apa yang nak ditolak? Pusat dengan pusat kita garis, buat separuh bulatan. Nilai R30 tolak 15. Dapat nilai, kita tanda pada separuh bulatan. Kita buat garis normal macam tadi dan kita selarikan dia. Dapat A dengan G, gariskan sahaja. Mudah saja kat situ. Lepas tu kita buat bulatan R40. Nilai R40 pula. Okey, 40. So ini, perasan tadi bentuk apa? Secara luar, bentuk Mickey Mouse. Okey, so ada kepala dengan telinga. Kita kena tambah. R40 tambah 15, tandakan. Dapat pusat, jangan lupa garis normal. Okay, dapat titik tangent, bulat. Terus pekatkan. Okey, and then kita boleh pekatkan DE, pekatkan GF. Okey, last sekali RX. Okey, RX, saya nak seorang bagi saya, agaknya kita guna kaedah apa ni? Ahnaf Ahnaf dah? Ahnaf. RX ni kita guna kaedah apa N, betul. Sebab B tidak diketahui. Tak ada B kan? Okey. Jadi, sekarang ni guna kaedah N. So, dekat C, dia kata titik adalah titik tangent. Jadi, C ni, garisan ni kita akan gunakan terus. Okey, 90 darjah. Yang ini pun kita dah lukis awal-awal. So, ini pun dah digunakan. So, kita akan guna titik P. Kita akan terus ke C. Okey, lepas tu kita dapat titik tangent B. Titik tangent B ni dah dapat. Kita nak buat apa? Guna konsep asas bulatan. Pusat R30. Terus sambung pada B. Dapat pusat yang kita nak cari RX tu. Terus dapat bulatan. Settle. Siap. Okey, siap semua. Dah lengkap satu gambar untuk soalan 4. Okey, so jadi sekarang ni kita pergi soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5, ada yang pelajar tadi saya dengar dia suka unjuran. Inilah soalan unjuran ortografik. Okey, dia bagi pandangan hadapan, pandangan sisi. Dia suruh kita lukis pandangan atas. Objek dia dah bagi. Jadi atas ni nak lukis di sebelah mana? Kiri atau kanan? Damia tahu tak kita nak lukis pandangan atas ni sebelah mana? Kiri atau kanan? Lukis sebelah kiri je. Sebelah kiri. Kenapa Damia pilih kiri ya? Sebab panjang, dia punya lebar lagi panjang. Ya, dia punya lebar dia lagi panjang daripada yang sebelah kanan. Jadi kita lukis sebelah kiri. Tapi ingat, jika dinyatakan yang sebelah mana itu adalah pandangan hadapan, lukis pandangan atas di atas dia. Okey, contoh sebelah kanan kita ni adalah pandangan atas. So kena lukis pandangan hadapan. Jadi atas ni pandangan atas lah, dekat atas dia. Okey. So dalam kes ni kita guna maaf ya. Okey. So kita lukis kat sini 45 darjah. Ni konsep asas. Kalau tak ingat, buat saja 45 darjah, dapat konsep asas unjuran ortografik. Okey, kotak dia kita boleh tengok dekat objek. Kita boleh lukiskan kotak 4 segi. Tengok bahagian atas ni ada 4 segi tepat. Sediakan ruangan, pindahkan titik, siap kotak dia. Okey, nampak lengkung kat sini? Dapatkan titik lengkung mesti minima 3 titik antara. So, 1 titik antara, bawa. Dapat titik dia, 2 titik antara, 3 titik antara. Baru kita guna French curve tadi, lengkungkan. Siap kita punya jawapan. Jangan lupa pekatkan jawapan yang betul dan kemaskan garisan. Pastikan garisan tersebut bercantum antara satu sama lain. Okey. Seterusnya masuk soalan ke-6, 7 dan 8. Okey, ini antara keluar dengan tak keluarlah, yang mana akan ada, yang mana tak ada. Okey, so dalam kes ini adalah pandangan tambahan. Okey, pandangan bantuan atau tambahan. Okey, XY kita akan letak pada satu objek yang soalan. Okey, kita akan guna soalan sebagai jawapan kita. Okey, tegak dekat situ. Lepas tu kita akan unjurkan pada ketinggian dan terus labelkan dia satu-satu dan unjurkan pada jawapan.
Okey, disebabkan nilai 1, titik 1 berada pada garis XY, so kita boleh terus tanda pada titik 1 XY tu lah yang baru. Okey, pada jawapan 2. Okey, disebabkan 2 ni jauh, jadi kita akan ambil jarak ni. Kita ambil jarak ni dan kita akan pindahkan dia. So, dapat 2 dekat sini. Tanda guna jangka lukis sama dengan 3. Dan itulah titik dia. Okey, ni 4. Gariskan dulu, pindahkan 4 dan kita boleh terus cantumkan. Dapat titik, terus garis. Jangan buat titik banyak-banyak, dah lengkap semua baru nak sambung. So nanti kita akan kelang kabut. Banyak sangat titik. Okey, and then kita teruskan dan kemudian kita teruskan bentuk 4 segi kita nampak ni, bentuk sini. Dapatkan dulu 4 segi yang senang kat situ. Dan garisan sebelah kiri lain. Sebelah kanan yang lain, sebelah atas. Okey, untuk bulatan lengkung, bahagikan kepada 30-60 bahagian. Okey, sudut 30-60. Dapatkan kedudukan dia. Pindahkan macam tadi juga. Dapatkan titik A, titik B di mana jarak dia. Dan cantumkan. Sama juga. Okey, ini dia ada lekuk dia. Yang pertama kat depan. Ini lekuk yang kedua di belakang. Jadi jangan tinggal. Bawa ke belakang pula, sebelah belakang. Gariskan dan dapat titik A, B yang belakang dia. Siap yang tu tadi. Okey, yang ni dah siap. Okey, so kita pergi. Ini adalah isometri. Macam mana nak tahu ni soalan isometri? Baca soalan, sila baca. Sebab gambar soalan ni, dia menghampiri sama dengan gambar soalan oblik. Jadi sila baca, jangan tinggal soalan untuk dibaca. Kita baca, fahamkan gambar. Okey, untuk isometri kita guna sudut 30 darjah. Buat kotak dulu. Kotak asas 30 darjah. Okey, lepas tu kita akan buat pembukaan dia. Kita tengok bahagian sisi kanan duduk dekat kanan, sisi kiri duduk dekat kiri. Okey, so kita ambil simple design bentuk trapezium dekat situ, lengkapkan sebelah kanan pula. Okey, dalam dapatkan titik-titik mana yang kita ni, kita tengok dekat sini. Okey, refer pada, rujuk pada soalan. Rujuk pada soalan, dia punya ketinggian dia berapa. Okey. Sama yang lain. Okey, nampak bentuk L, kita pastikan ada bentuk L dekat sini, sama dengan jawapan kita. Okey, lepas tu pada pandangan atas, kita ada 4 segi tepat dekat situ. Okey, lepas tu kita nak buat bulat. Okey, boleh tak cikgu tahu siapa kat sini yang tahu untuk bulat yang ni kita guna kaedah apa ya? Siapa yang nak kaedah tahu? koordinat ke apa? Yes, kaedah 4 pusat. Okey, bagus. Kaedah 4 pusat. So, kita guna jejari dia berapa tu kat situ? Nampak tak? Jejari bulatan tu. 1, 2, 3, 4. Okey, jejari dia 4. Okey, kita guna 4. Kita buat kotak 4 segi dengan panjang dia darab 2 lah. Okey, 8. Dan kita dapatkan pusat dia. Kita akan buat suku bulatan untuk menghasilkan lekuk yang dia minta. Okey, siap ya. Okey, dah settle. Dah siap satu bongkah untuk isometri. Okey. Kemudian, yang ni saya cakap. Soalan sama, kan? Gambar dia lebih kurang. Dia bagi pandangan hadapan, sisi dan pandangan atas. Beza dia pada soalan oblik, cavalier. Oblik, cavalier. Oblik ada 2 jenis. Satu cavalier dan satu lagi kabinet. Cavalier, dia punya sisi semua sama, so kita buat sahaja. Okey, tapi sebelum tu cikgu, sebelum cikgu tanya soalan kepada murid kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula tu Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang.
Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Kembali semula to Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azlin. Baiklah Cikgu, kita teruskan pecutan kita kali ini untuk kertas 1 lukisan kejuruteraan. Silakan Cikgu. Terima kasih Sean. Okey, so jadi sekarang ni kita dah masuk bahagian B, iaitu oblik. Okey, so jadi kita ada oblik dua jenis, cavalier dan juga kabinet. Kita baca soalan. Okey, pastikan baca soalan sebelum jawab untuk mana-mana bahagian. Okey. Jadi dalam kes ni kita akan tengok gambar yang dia bagi. Okey, kita pastikan mana pandangan hadapan. Okey, dalam kes ni kita dapat ada pandangan hadapan yang dekat sini dia bagi dan kita lukis bentuk empat segi yang asas. Okey, kita minta seorang. Siapa ya? Saya tak panggil lagi. Nabil kot. Nabil. Nabil. Kita punya Pak C ni kita guna sudut berapa untuk oblik cavalier? 45 ke, 30 ke, 60? 45 cikgu. 45 bagus. So, jadi kita akan gunakan 45. 45 hanya pada sisi sahaja. Depan tak payah. Okey, kita akan buat kotak 4 segi sahaja. Okey, dan kita dapatkan bentuk asas dia kat situ. Okey, kita dapat bentuk yang ni, kita dah buat dulu, kita buat bentuk ni dulu. Okey, permukaan tu dah dapat. Dan kita buat permukaan yang dekat sini. Okey, dah 4 segi dekat situ. Okey, jadi bentuk dia segitiga. 4 bentuk segitiga dekat sini. Okey. Pekatkan jawapan. Lepas tu kita tengok sisi. Kita pastikan soalan, kita pasti tengok atas, sisi dan depan serentak. Tiga-tiga kita tengok, okey? Kita dapatkan dia punya jarak dan kita tanda sahaja kotak dia. Okey. Kelebihan okay, kita dapatkan dulu dia punya pandangan atas. Yang senang tu. Okey, kelebihan untuk oblik cavalier tak nak tolong buat sebab bulatan senang sahaja. Okey, dapat pusat dia nampak kita nak buat bulatan dekat sini. Okey, bulatan yang ini kita akan buat di sini. Jadi cucuk dekat titik tu dan buat saja bulatan terus dapat. Dia tak macam tadi. Kalau oblik tadi isometri tadi susah sikit. Yang ini lebih senang, lebih mudah. Okey, dan siap kita punya jawapan. Okey, gunakan semua gambar pandangan hadapan, atas dan sisi. Okey, jangan skip lah, jangan tengok depan saja, jangan tengok atas sahaja. Tengok tiga-tiga. Okey, kemudian soalan yang sama saya bagi. Beza dia pada soalan. Oblik kabinet. Oblik kabinet ni. Haras oblik kabinet. Nilai apa yang kita akan kecilkan masuk untuk dalam kabinet ni? Dalam kabinet. Kelebaran dia kita bagi 2. Okey, dia punya tepi sebelah sinilah. Dia punya kedalaman dia ni. Okey, kedalaman. Okey, inilah. Kedalaman dia ni kita akan bahagi 2. 1/2 nilai yang dia bagi.
Dalam kes ni ada 2, so depan ni 2, 20 jadi 10, 30 jadi 15, 31 lagi 15. Okey, buat kotak yang sama juga 45 darjah. Ya. Okey, sama kan depan dia? Cuma dekat sini dah pendek daripada 20 jadi 10. Yang lain semua sama sahaja. 30 jadi 15. Okey. Dan kita dapatkan sebagai contohlah. Contoh pelajar buat dah siap. Dia baru perasan rupanya ini adalah oblique cabinet bukan oblique cavalier. Nak buat macam mana? Ya. Okey, jangan padam semua sekali serentak. Padam hanya bahagian belakang, tinggalkan hadapan ataupun cuba tengok dekat soalan ni garisan mana yang paling banyak, Garisan mana paling banyak? Garisan belakang banyak berbanding hadapan. Ya. Padam hadapan, tinggalkan belakang. Mula dari belakang ni kita bawa ke depan. Lepas tu kita gandakan panjang dia. Dah bahagi dua je. Bahagi dua, potong-potong dua. Jangan padam semua, rugi. Yelah. Okey, jangan padam semua. Okey, dan seterusnya soalan ini adalah perspektif 1 titik. Okey, baca soalan perspektif 1 titik. Dia bagi satah garis gambar, garis ufuk, garis bumi dan titik stesen. Okey, first kali dapat soalan ni jangan kelang kabut buat. Kita cari dulu titik lenyap. Okey, dekat mana titik lenyap tu? Macam mana kita nak cari titik lenyap tu? Nabil saya dah panggil dah tadi. Sudah cikgu. Dah panggil. Okey, Nabil. Okey, tak apa cikgu. Kita dah panggil dah Nabil. Kita bagi peluang kepada orang lain lah. Siapa? Kesian Siapa? Nabil kena jawab semua pula. Okey, siapa lagi? Mungkin Damia boleh jawab. Damia. Gariskan straight ke garis ufuk. Titik stesen. Bagus. Titik stesen naikkan ke garis ufuk. Okey, betul. So kita dapat titik lenyap kat situ. Bagus. Okey, lepas tu garis yang penting lagi sekali apa dia? Yang ini kita panggil garisan apa ni? Kita turunkan ni. Untuk dapatkan tinggi. Okey? Kita dapatkan tinggi dia. So kita dapatkan tinggi, okey? Dah dapat tinggi, tandakan yang mana punya. Okey. Pandangan hadapan. Dalam soalan ni, markah juga diberi jika kita letakkan pandangan hadapan di ruangan jawapan. So, ambil gambar pandangan hadapan, lukis je kat depan ni. Okey? Jangan tinggal. Tak cukup masa pun kita lukis. Okey, dapat pandangan hadapan, nampak titik lenyap, lenyapkan. Dapat dulu dia punya tu, lenyapkan. Baru kita lenyapkan dan kita pindahkan titik-titik yang lain. Okey, so kita lenyapkan satu-satu, dapat belakang dia. Yang belakang, so kita dapatkan satu permukaan. Okey, setiap garisan ada markah. Jadi once dapat, sekali awak dapat dia punya permukaan, terus lengkapkan. Pekatkan terus, jangan tinggal. Okey, dan kita dapatkan. Okey, so, guna kaedah yang biasa. Okey, yang sama. Okey, cikgu akan tunjuk. Okey, muka belakang. Dia dari depan pergi ke belakang sikit. Okey, dah sampai sini. Perasan tak kita nak dapatkan dia punya puncak dekat sini? Puncak ni. Ya, cikgu. Kita lenyapkan. Turunkan puncak dia. Turunkan pergi ke titik stesen. Turun dan tanda. Terus dapat. Okey. So, jangan kelang kabut jawab daripada atas ke bawah atau bawah ke atas. Kena cepat-cepat. Okey. Buat satu-satu. Okey, ini adalah lukisan perspektif 1 titik. Mudah sahaja. Okey, untuk garisan perspektif 2 titik. Okey, lain pula dia punya cerita. Titik stesen masih ada lagi. Tapi kita nak buat titik lenyap. Titik lenyap sebelah kanan. Okey, titik lenyap sebelah kanan kita nak gunakan sisi yang mana sebagai kita punya jawapan? Sisi A atau sisi B? Sebagai kita punya gerak yang selarikan. Okey, siapa yang belum lagi? Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Saya. Okey. Kita nak buat titik lenyap sebelah kanan. Kita nak guna selarikan garis B. Garis B. Okey, kita selarikan garis B. Ya, selarikan garis B pergi ke satah gambar dan turun pada garis ufuk. So kita dapat titik lenyap. Untuk yang sebelah kiri? Sebelah kiri kita guna garis A. Garis A. Okey, garis A selarikan dan dapat titik lenyap.
yang kedua. Okey, boleh? Senang je kat situ dah kita revise balik. Okey, dan kemudian teruskan dengan tinggi. Dapatkan ketinggian yang berada pada satah gambar sahaja. Turunkan ke bawah. Okey, tandakan ketinggian. Lenyapkan. Okey, ambil yang belakang, pastikan buat yang belakang ni dulu. Okey, pergi titik stesen, turun dan tanda. Okey, itu adalah maksimum dia lah yang sebelah sini. Okey. Dapat segi 4 kat situ. Kita buat yang sebelah tepi sebelah sana. So, itu adalah titik lenyap 2. Turunkan dan dapat cover sebelah sini lah. Dia punya penutup sebelah situ depan. Okey, dan kemudian kita lenyapkan satu-satu permukaan. Okey, kita dah siap yang ini. Dah siap permukaan 4 segi tu. Okey, dapatkan ketinggian tengah. Lenyapkan macam biasa. Dapat dia punya permukaan. Okey, lenyapkan pada titik lenyap 1. Kalau perasan Sean, dia lenyapkan. Cuba tengok yang ini. Kalau nak dapatkan garisan ni, dia lenyapkan pada sebelah kanan. Dia nak dapat garisan ni, dia lenyapkan sebelah kiri. Itu tips dia. Jadi, conteng dekat kertas jawab soalan tu. Dekat gambar tu kita contengkan. Jangan tinggal cantik je. Dia akan membantu. Okey, yang ini untuk puncak. Kaedah layang. Itu adalah tips dia. Kaedah layang, puncak. Kenal pasti puncak pada soalan. Okey, bawa selari ke satah gambar dan turunkan ke bawah. Okey, samakan tinggi, dapatkan tinggi dia dekat sini. Ya. Okey, titik ni kita terus lenyapkan sebab puncak kita duduk sebelah kanan. Dan kita ambil titik puncak tu, kita turunkan saja ke bawah. Dah dapat puncak dia. Okey. So, jadi kat sini dia punya bentuk dia akan lain sikit. Ya. Okey. Jadi ini adalah kita punya perspektif 2 titik. Okey. Itu je untuk perspektif ada 2 jenis. Okey, dan kemudian kita masuk pada pengorakan. Okey, pengorakan ni nama lain kalau kita panggil bentang. Bentang. Kita bentangkan dia, kita buka. Okey, kita buka dia. Kita buka. Objek kita dah bagi. So kita buka. Okey, first kali kita kena tahu, pastikan kita buka ikut arah jam. Ikut arah jam. Okey, KK adalah claim, tempat yang dibuka. Okey, jadi kita bahagikan dulu. Kita tengok pada pandangan atas ya. Kita numberingkan dia, kita nomborkan dia, labelkan pada pandangan atas. Dan labelkan, kita akan buat tinggi dia. Ini adalah kaedah jenis apa ni? Saya tak buka lagi jawapan dia tu. Kaedah jenis apa ni, Haras? Selari ke jejari? Selari tu. Selari, okey. Selari. Jadi garisan atas kita selarikan ke bawah nanti, okey. Jadi akan bentangan dia selarilah. Okey, dapatkan dia punya jarak. Elemen-elemen, kita panggil jarak elemen. Dari mana nak dapat 1, 2, 3, 4 A, B, C ni? Kita ambil daripada jarak yang ini. Kita ambil pindah. Pindah. Kita dapatkan bentangan dia dan kita dapatkan tinggi. Okay, macam mana nak dapat tinggi? Kita unjurkan sahaja ke bawah dan pergi ke tempat masing-masing lah. Okay, elemen masing-masing. Dapat titik elemen. Okey, terus lekuk. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Tak ada Saya ada. Ya. Macam mana kita nak pastikan sama ada gunakan kaedah selari atau kaedah jejari? Okey. Kalau kaedah selari, kita tak nampak puncak. Ada puncak tak dekat gambar ni? Ada puncak tak? Tak ada. Jadi bila tak ada puncak, kita akan guna kaedah selari. Okey? Okey. Jadi sekarang ni kita teruskan sahaja pada titik seterusnya 6. Kita dapatkan A, B dan C. Okey, macam mana nak dapat? Gariskan ikut ketinggian yang dinyatakan. So dekat sini adalah B, C. Okey, jadi B dengan C tu. Dapat titik dekat situ dan gariskan sahaja. Yang mesti kita jangan tinggal adalah label. Pastikan kita label pada titik-titik yang nak dicari. Kalau kita tak label, kita akan kelang kabut. Banyak sangat titik. Ya, betul. Okey.
Lepas tu kita akan dah siap yang atas, baru kita buat yang bawah. Itu adalah tips untuk jawab soalan pengorakan. Ya. Okay, buat satu-satu. Lepas atas baru kita buat bawah. Okay, sekarang kita teruskan pada bawah. So, kita dapatkan dulu titik dia, dekat mana dia berlubang kat situ. Dan dapat garisan, gariskan jawapan. Okey, so bawah ni. Okey, dah siap ke belum kita punya jawapan ni? Ahnaf, dah siap belum saya punya jawapan ni? Belum. Belum. Apa yang saya tak tanda? Siapa boleh tolong Haras? Ahnaf, siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong? Apa lagi yang saya tak buat? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tak ada nak cuba. Nampak macam Damia nak jawab ya? Damia. Damia okey. Jangan lupa pasang mic ya Damia. On mic. Ya? Tanda yang tinggi-tinggi dia tu cikgu. Tinggi dia. Dekat ABC tu. ABC. Okey, apa ni? Apa yang tinggal? Garis lipatan je. Ya, garis lipatan. Cikgu nak ingatkan awak, bagi awak ingat garis lipatan. Ramai pelajar lupa nak buat garis lipatan sebab dia rasa dah betul. Ya. Ingatkan tadi Ini saya dia. rasa pun ingat saya pula ingat yang betul. Tapi bukan ya. Belum lagi lah. Okey, garis lipatan. Okey. Dan kita teruskan bentangan juga tadi. Ini adalah jenis jejari. Ya. Okey. So jejari kita dalam kes ni kita kena cari tinggi sebenar. Okey, ada puncak dekat situ. Okey, dapatkan dulu tapak. Okey, tapak tandakan siap-siap dulu tapak. Okey, dan kemudian kita dapatkan tinggi sebenar. Ini tinggi sebenar. Okey, untuk jenis ni kita cari tinggi sebenar dulu. Ya. Perasan tak ada puncak, jadi kita akan guna kaedah jejari. Okey, lekukkan. Dapat dia punya tu, buat labeling siap-siap tanda. Yang ini saya buat bahagian bawah dulu. Siap bahagian bawah. Dah siap bahagian bawah, kita buat bahagian atas pula. Okey, tandakan. Bahagian atas dah dapat. Kita dah cari dia punya lubang dia. Okey, bawa pada tinggi sebenar. Dapat yang tu. Okey. Dan kita buat pula bahagian permukaan rata. Okey, dekat permukaan rata kita ada lubang. So kita cari lubang dia. Okey, dapatkan titik. Dekat sini kena pastikan betul-betul kita tanda pada bahagian yang lurus, bukan lengkung ya. Okey, tandakan dulu. Lepas tu garis straight line dulu. Garis lurus dulu. Baru kita dapat titik dia. Okey, dekat sini ramai pelajar yang tersalah. Okey, jangan salah lagi yang ni. Okey, kemudian siap kita punya jawapan. Dah siap ke jawapan kita ni? Macam ada tertinggal je. Ya, kita tertinggal lagi benda sama iaitu garis lipatan. Baru nak tanya. Okey. 7 dengan 8. Cikgu, saya nak tanya ya cikgu, balik semula kepada soalan tadi ya cikgu. Kenapa kita buat garisan bawah dulu sebelum yang atas? Okey, sebab kenapa kita buat bawah dulu? Sebab bawah ni tak ada apa-apa lubang. Okey, so kita boleh bila siapkan kita dulu. buat terus, dapat terus langkah. Kalau kita buat atas, dah lah ada banyak titik. Kita dah takut. Bawah yang senang dapat markah, tertinggal. Tak ada masa. Jadi, saya siapkan yang senang. Okey, siapkan yang senang. Okey, kita teruskan. Ini adalah persilangan. Okey, persilangan ni last lah. Persilangan pun ramai yang takut juga persilangan. Sebenarnya, perasan tak bentuk dia sama macam bentuk apa ni? Soalan mana? Sean agak bentuk macam kita dah jawab sebelum ni kan? Nampak ada pandangan hadapan, ada sisi, ada atas. Macam ortografik. Yang kita belajar tadi. Jadi dia adalah lebih kurang sama. Jadi jangan takut. Untuk persilangan, kita pilih dulu gambar yang lengkap. Gambar mana yang lengkap? Gambar sisi kanan. Jadi kita lukiskan. Lukiskan dulu puncak-puncak dia, tapak dia. Dapatkan dulu puncak dan tapak dan juga titik-titik yang senang. Okey, contoh 1 dengan 2. Dapatkan dulu 1 dan 2 pada pandangan atas dan hadapan. Okey, dah dapat yang tu, baru kita teruskan titik yang lain. Contoh titik 3 dalam kes ni. Titik 3, dapatkan dia punya tapak 3. Nama tapak dia D. Bawa D itu pergi ke bahagian atas.
dapatkan dia punya puncak ke tapak, dapatkan persilangan. So itulah titik 3. Okey. Dan kemudian lengkapkan 1 dengan 3, garis terus dotted line. Titik terlindung. Okey, butiran terlindung. Okey, lepas tu E, tapak E, tapak 4, dapat titik 4 dan 2. Garis terus. Sebab ni garis lurus, so garis lurus sahaja. Okey, luruskan. Kita dah siap bahagian atas, kita buat bahagian depan pula. Bahagian depan, so dapatkan titik 3, turunkan je. Macam unjurah atau grafik tadi. Ya. Okey, bawa turun, naik kiri. Dari kiri pergi ke kanan. Dah jumpa titik, terus garis sahaja. Buat garisan pelengkap. Baru kita pindah pada bahagian lengkung. Okey, bahagian lengkung. Yang penting adalah dia punya sukuan. Okey, pada sukuan dan tangent, titik tangent. Nampak titik tangent dan sukuan. Kita kena cari. Okey, dapat. Dah dapat titik tu, dapat persilangan dia, terus buat. Dia bekok dia memang pelik sikit lengkung dia kat situ. Ya. Okey, dan kita lengkapkan garisan. Dan 3 titik antara, terus dapat bulatan. Okey. Dan lengkapkan pada pandangan hadapan dan atas serentak. Okey, ini jawapan dia. Okey. Okey. Dan kita teruskan. Sebelum tu ini saya pun nak tanya yang murid-murid kita yang ada dalam talian ya, ada apa-apa soalan tak? Kalau ada, boleh angkat tangan tanya. Ada? Okey, semua faham? Boleh, semua faham. Boleh ya? Okey, cikgu, kita teruskan. Okey. Dalam yang kemudian ini sama juga. Persilangan juga. Okey, cuma bentuk dia lain. Dia condong direct. Okey, terus. Condong dia terus. Ya. Cara jawab dia pun terus sahaja. Tak payah buat 45 darjah tu lagi dah. Kita terus je dapat jawapan dia. Turunkan sahaja pada bahagian ruangan jawapan. Okey, sama juga dengan yang ini. Okey, saya tunjukkan sikit dia punya cara dia. Okey, titik 1 contoh titik 1 nak cari titik 1 ada tapak 1 dekat situ A. Ya. Pindahkan dapat 1. Okey, dapat 1. Lepas tu kita buat yang atas pula. Okey, yang atas, cari tapak dia, cari je persilangan dia, dapat titik 1 dekat situ dan kita boleh terus garis. Okey. Titik 1 nak cari, ini cara dia. Okey, direct saja, terus saja untuk dapatkan jawapan. Dan inilah jawapan hasil bila kita buat banyak-banyak tu. Ya. Okey. Jadi pastikan yang mana nampak kita pekatkan, yang mana tak nampak kita buat garisan putus-putus. Okey, baca soalan dahulu. Okey, itu sahaja untuk LK kertas 1 sebenarnya. Dah habis cover semua. Kita dah habiskan sampai bahagian B. Baik, cikgu. Okey, so saya nak tanya lagi sekali kepada murid-murid kita yang ada dalam talian. Ada tak apa-apa soalan ataupun mungkin ada soalan yang anda pernah jawab? Ya, pernah jawab tapi tak pasti macam mana ataupun mungkin ada kelemahan yang anda. Ya. Siapa yang ada soalan berkenaan dengan kelemahan anda ataupun mungkin ada yang tak pasti ke? Nabil, ya Nabil. Saya cikgu. Ya. Saya nak tanya, kalau jalan kerja dia kena tunjuk ke garisan jalan kerja? Okey. Jalan kerja. Kalau garisan jalan kerja kena tunjuk semua. Okey, kecuali yang garisan banyak-banyak tadi. Contoh yang banyak-banyak ni, kita boleh tanda. Okey. Tapi sekurang-kurangnya mesti ada 1 atau 2 garisan yang kita tunjukkan dia bergerak. Maksudnya kita tahu dari mana ke mana garisan tu. Okey. Yang itu kena tunjukkan. Yang lain-lain kita boleh tik sahaja dan label. Pastikan label. Ramai pelajar tak label. Bila tak label banyak ni, Sean tengok pun pening. Okey, pastikan label. Label macam ni kan? Dapat 1. Buat kecil-kecil pun tak apa. Okey, boleh? Okey, ada lagi tak soalan? Yang lain-lain pun boleh. Ada tak? Nampaknya boleh skor A ni kan? Kalau tak ada soalan. Haras, ya. Saya nak tanya tentang tips lah. Kalau sebab kita tahu bila buat LK ni selalu tak cukup masa dulu. So macam mana antara cara-cara yang boleh saya jimatkan masa saya lah? Bahagian A dulu ke macam mana? Okey. Ada pelajar yang tanya saya, cikgu, kita nak buat A dulu ke bahagian B dulu? Saya terror B, cikgu. Saya nak buat B dulu, cikgu. Saya tak nak buat A.
sedangkan A tu senang. Ya. Okey. Nasihat saya, ikut kebiasaan anda. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya sendiri pernah mengalami perkara yang sama. Saya biasanya buat pada bahagian A dahulu sebab A senang, 40 markah sahaja. Tapi masa SPM sebenar, saya ikut kata rakan. Dia kata buat yang B dulu. Sebab B markah besar, 60. Total dia 60. 20 markah, 20 markah, 20 markah. Sayangnya, saya tak dapat achieve masa, saya tak dapat target masa saya cukup-cukup. Sebab saya dah biasa A dahulu baru B. Jadi anda biasa yang mana dulu? Jika anda biasa A dahulu baru B, ikut kebiasaan tapi biasa set masa. Kalau masa untuk soalan nombor 1, biasanya kita set dalam kurang 5 minit, pastikan 5 minit siap. Kurang 5 minit siap. Jadi kita ada masa banyak untuk buat bahagian B. Tapi kalau dah biasa buat 60 markah dulu, yang belakang 20 markah, 20 markah dulu, buat 20 markah dulu. Rugi Sean kalau kita dah biasa, tiba-tiba kita luar biasa pula hari kejadian, kita rasa sedih sangat. Sebab saya dah rasa. Jadi anak-anak murid, jangan buat apa yang saya buat. Nak cuba-cuba, jangan. SPM bukan cuba-cuba. Ya, betul. Okey, ada lagi tak soalan lain? Yang nak biasakan diri ke apa yang awak tak biasa lagi? French curve? French curve okey tak? Jangan takut dengan French curve. Okey, biasakan dengan French curve ya. Ya. Okey, ada soalan lagi tak? Rasanya mereka dah bersedia lah. Cikgu, kita punya kertas untuk untuk lukisan kejutan tu hari esok, Cikgu? Ya, hari esok pukul 8 sampai 10.30. Jadi pagi siapkan board yang macam Sean ada tu. Sean, boleh tak tunjuk satu besi 4 segi dekat depan Sean? Okay, saya keluarkan daripada plastik. Boleh keluarkan daripada plastik tu. Ini dia. Okey, besi ni nampak macam simple, tapi dia sangat membantu ya. Okey, ini adalah nama dia perisai pemadam. Kalau siapa yang biasa guna, dia akan gunakan untuk sebagai perisai pemadam. Apa yang nak dipadam saja dia akan padam. Dia letak dekat tempat nak padam, padamkan. Okey, jangan, sebab apa saya maklumkan macam tu? Sebab kalau kita nak cepatkan SPM, kita dah berdebar-debar. Jadi kita nak padam yang A, terpadam yang bahagian lain. Kita nak padam titik, kita terpadam satu garisan. Sangat rugilah. Lepas tu nak letak balik, nak lukis balik punya garisan, kalau dia bertindih pula, nampak lain pula. Lagi cemas. Lagi cemas. Jadi jangan cemas-cemas, gunakan apa yang kita ada, biasakan yang tak biasa, kita biasakan yang bagi elok lah. Yalah. Okey. Okey, baik Cikgu. Sebelum kita berakhir untuk hari ini, mungkin Cikgu boleh berikan beberapa kata nasihat kepada calon-calon kita yang akan menduduki kertas lukisan kejuruteraan pada hari esok 22 Mac. Okey. Ada tak, Cikgu? Okey, terima kasih Sean bagi saya peluang untuk bagi nasihat semua pelajar yang mengambil lukisan kejuruteraan kertas 1 esok. Pastikan bangun pagi, makan sarapan yang berhasiat. Biasanya pelajar adalah pelajar asrama. Jadi barang lukisan sila letak di tempat yang sepatutnya. Dapatkan bahan-bahan 1 hari lebih awal. Maksudnya hari ni anda dah jumpa dah cikgu jika barang tak ada. Apa yang tak ada? French curve patah? Cari, jumpa cikgu. Cakap, cikgu French curve saya patah, saya nak pinjam 1 set. Boleh, insya-Allah. Papan board lukisan pastikan bersih, basuh dengan apa-apa chemical, kita boleh ni yang eloklah ya. Keringkan dan pastikan bersedia untuk digunakan esok. Pensel pastikan tajam, bawa pembaris, pemadam, semua yang betul tu kita bawa. Jangan masa nak bawa, boleh bawa beg. Tapi masuk dalam Dewan Peperiksaan, beg sila tinggal di luar. Itu saja. InsyaAllah buat yang terbaik. Jitu seperti kata dekat belakang ni, tepat dan jitu. Utamakan tepat dan jitu. Itu saja, Sean. Okey, terima kasih Cikgu atas kata-kata nasihat Cikgu dan juga atas perkongsian ilmu pada hari ini untuk pecotan lukisan kejuruteraan. Dan juga terima kasih kepada tetamu khas kami yang ada bersama kami dalam talian, iaitu Haras, Nabil, Damia, Anaf,
Haris dan juga Zulaika. Terima kasih banyak-banyak dan all the best. Semoga anda boleh skor, jangan lulus je, skor A untuk kertas lukisan kejuruteraan. Dan kepada mereka yang sedang menonton di rumah, jangan lupa ya, pada hari esok juga kita juga ada Road to Success SPM 2020 daripada pukul 3. Dan jangan lupa ya untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti kerap cuci tangan, pakailah gel sanitasi tangan ataupun gel pembasmi kuman serta pakai pelitup muka dan pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Itulah saja untuk rancangan kita pada hari ini, Road to Success SPM 2020 bagi kertas ataupun subjek lukisan kejuruteraan percotan. Dan all the best dan juga semoga berjaya kepada calon-calon SPM 2020 kita. Kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye! Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ashraf bin Abdullah, ayah kepada Muhammad Daniel, pelajar dari SMT KL yang sedang menduduki SPM 2020. Berharap agar kesemua pelajar SPM 2020 ini lulus dengan gemilang cemerlang terbilang. Jangan mudah mengalah. Berjuang terus sebaik mungkin and good luck to all of you. Assalamualaikum. Saya Nuriah Muhammad Ali, ibu kepada Muhammad Wafiyuddin bin Saiful, pelajar Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Wafi dan semua teman seberjuangan di seluruh Malaysia, selamat maju jaya dalam perjuangan kalian menempuh peperiksaan SPM dan pelbagai lagi cabaran di masa akan datang. Setiap diri anda adalah istimewa dan punya peranan tersendiri. All the best and never give up.